Rahmatullahi wabarakatuh. Walinaftatihul majlis bi ummil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga insya-Allah. Yang saya kasihi Abang Rahman kita, Tuan-tuan Imam, ahli jutaan kuasa surau Al-Hidayah yang dah lama kita tak jumpa, ibu-ibu, bapa-bapa, disebabkan oleh PKP, kemudian PKPB, PKPP. Lepas ni Abang Rahman tak tahulah PK apa pula, PKNS gamaknya. Tuan-tuan rahmati Allah, tak lupa juga kepada Abang Abu Bakar kita daripada page audio kuliah yang buat live pada malam ini, yang boleh dilihat di seluruh Malaysia, serta satu lagi kamera ni page Ustaz Munawir saya punyalah. Tuan-tuan rahmati Allah, alhamdulillah, malam ni saya akan membacakan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadis ini dapat menjadi motivasi kepada kita. Can motivate our inner self. Boleh memotivasikan jiwa kita insya-Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu. Faqultu ya Nabi Allah, akarahiyatul mauti? Fakulluna nakrahul mauta. Faqala laysa kazalik. Walakinnal mu'mina idza busyira birahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Fa ahabba Allahu liqa'ahu. Wa innal kafira idza busyira bi'azabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang menyintai untuk bertemu dengan Allah. Ni tuan-tuan, suatu pertanyaan kepada kita, apa maksud bertemu dengan Allah tu? Kita nak sangat bertemu dengan Allah tu. Apakah bermaksud di sini kita kena minta cepat-cepat mati? Masya-Allah. Tuan-tuan mati Allah, ada orang menyatakan, takkan kita nak doa, ya Allah, ya Tuhanku, matikanlah aku segera. Oi moai, kalau amalan kita ni amalan para sahabat, okey. Kalau amalan kita ni amalan orang-orang soleh, awliya Allah, wali-wali Allah, no problemo. Tapi kita ni tuan-tuan, kadang-kadang puasa pun tuang. Bukan orang sini, ni orang Afrika punya cerita ni.
Kadang-kadang tuan-tuan kita ingat dulu punya semayang tak habis qada lagi ni. Yang tinggal zaman remaja ni, zaman lepas akil balik, lepas saja umur 15 tahun, akil balik, udah tinggal semayang. Pun kita tak habis qada lagi ni. Tu belum cerita hak-hak yang kita curi barang orang ni tuan-tuan, yang kita tak minta maaf, tak minta halal lagi ni. Masya Allah, banyak ni. Selipar Abang Rahman pun kita sapu juga. Pun tak minta halal lagi. Seorang yang macam ini tuan-tuan, sudah pastilah dia akan merasa kearanan bila mendengar hadis Nabi ini. Sebab kata Nabi, barang siapa yang mencintai untuk bertemu dengan Allah, maka Allah menyintai untuk bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Maka barang siapa yang dia tak suka bertemu dengan Allah, oh tak suka tuan-tuan, dia rasa dunia ni kalau boleh nak hidup 1000 tahun. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak lagu nasyid, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Sepohon kayu tu kan. Nasyid ni pun tuan-tuan memberi peringatan kepada kita, kalau umur kita itu panjang sekalipun di dunia ini tidak ada guna, useless. Apabila umur itu tidak digunakan untuk membuat ibadat dan kebajikan, amalus salih. Sebab itu tentara mati Allah, faqultu, maka Aisyah radhiyallahu anha pun bertanya. Ini bila Nabi sebut didengar oleh isteri dia, maka isterinya yang tercinta pun bertanya, ya Nabi Allah. Ini tuan-tuan, isteri punya uslub. Apabila berbicara dengan suami, dan suami itu merupakan Nabi Allah, maka kadang-kadang isteri ini macam Aisyah ini, dia menyantuni Rasulullah dengan menyebut ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Kita ni ibu-ibu dengan suami kadang-kadang kena panggil gelaran yang menghormati suami. Agak-agak apa dah ibu-ibu? Oi awak ke? Oi orang tua. Adakah itu gelarnya, gelarnya? Ataupun kita panggil tuan-tuan, macam kalau dia tu seorang cikgu, ada tak kita panggil dia dengan nama, oi Cikgu Ibrahim, contoh. Walaupun kita selalu panggil ayang, anja, tapi kadang-kadang oleh kerana jawatannya itu cikgu, kita nak dia dengar cakap kita ini intibah, lil intibah, kata orang Arab, uslub lil intibah, menarik perhatian dia. Kadang-kadang panggil abang, tak berapa kedengar. Labang tu satu A, tahu labang, pekak badak tak maksima tuan-tuan. Kadang-kadang dia tak dengar, panggil Cikgu Ibrahim. Oh ya, tuan-tuan. Siapa panggil cikgu ni? Isteri dia. Isteri saya pun macam tu. Kadang-kadang panggil abang, tuan-tuan, tak berapa kedengar. Bukanlah sebab aku labang, tidak. Kadang-kadang bila saya marah tu, kadang-kadang dia sebut Ustaz Munawir. Oh ya, okey. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Jadi Aisyah ini menggunakan, tuan-tuan, suatu uslub yang menghormati Nabi, ikraman lin Nabi Allah. Maka kata Aisyah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, akarahiyatul maut, apakah mati itu adalah sesuatu yang disukai? Bukankah mati itu sesuatu yang orang tak suka? Fakulluna nakrahul mauta, setiap daripada kita ini sememangnya tidak suka kepada kematian. Tuan-tuan, ada tak setiap hari tuan-tuan bercakap tentang mati? Saya nak tanya. Jarang tuan-tuan kita bersembang di kedai kopi ini, tajuk kita hari ini, mauduk kita hari ini ialah kematian. Jarang tuan-tuan. Pasal apa? Semua orang dislike kematian ni. Sembang pasal kematian, paling tak syok sekali. Betul tak? Paling tak syok sekali. Tapi kalau cerita pasal bantuan,
berapa kita nak dapat bantuan PKPP ni. Pencen dah masuk ke belum? Dah masuk ke belum? Abang Rahman, dah masuk dah belum pencen? Isteri cukup marah bila tarikh hari jadi dia kita tak ingat, betul tak? Orang perempuan ni dia ingat. Kadang-kadang dia tanya kita, tuan-tuan, abang, tak nak ucap apa-apa ke? Kita dah, apa benda pula ni, ucap apa benda? Raya Haji lambat lagi. Minggu depan besok baru Raya Haji. Sudah. Rupanya tuan-tuan, dia ingat tarikh hari jadi dia. Dia ingat tarikh ulang tahun perkahwinan dia. Betul tak? Kita ingat satu je, tarikh gaji masuk. Itu orang lelaki. Tuan-tuan rahmati Allah, memang persembangan kita, tu bahasa tak betul tu. Perbualan kita hari-hari tuan-tuan berkenaan dengan dunia. Sebab tu ulama menyatakan dalam hadis ini, la syakka anna dunya darul fana wa annal akhirah darul baqa. Pernah tak kita punya tuan-tuan, kita punya isi kandungan perbualan itu menyatakan dunia ini tidak kekal lama, tuan-tuan? Pernah tak tuan-tuan bila kita makan, orang kata, takkan makan ini je, ambil sayur dengan ikan masin je. Pernah tak tuan-tuan kita bercakap pada orang tentang akhirat, kita kata apa dia? Makan ni dunia je, bukan lama lagi duduk atas dunia ni, esok lusa mati. Ada tak kita cakap macam tu tuan-tuan? Dan apa pula reaksi orang yang dengar dialog kita ni? Apa reaksi dia? Muntah hijau aku dengarnya, menyampah. Betul tuan-tuan, sebab itu kata Aisyah radhiyallahu anha, fakulluna nakrahul mauta. Memang cerita mati ini nakrah, kita tak suka. Muntah dengar ni sembang. Ini mukadimah je makan ni, sekarang 3 besen lebuh. Kita tuan-tuan, kita suka menceritakan benda yang menyeronokkan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam perkara dunia ini, zuina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Allah Ta'ala dah sebut dalam Al-Quran. Dunia ni tuan-tuan, dia akan membincangkan tentang pertama syahwat. Betul tak tuan-tuan? Perkara-perkara yang menaikkan syahwat. Betul, ini yang manusia suka sembang. Dalam umur 60 ni rasa boleh seorang lagi ni. Aku tak ada masalah. Janda simpang sana tu nak ke Taman Meru tu. Jangan cari tuan-tuan, aku reka je. Jangan cari pula. Ni kau boleh harap kan dia cari simpang mana ni? Simpang Jadam tu ke? Tak ada masalah. Boleh lagi. Boleh lagi Kak Haji. Tengok badan dah bongkok tu. Bongkok badan. Tuan-tuan, kita suka cakap apa itu. Tuan-tuan rahmati Allah, walaupun umur dah 60, pencen dah, tapi kita suka tuan-tuan kalau boleh dunia ni lagi mazid. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, bila mengingatkan tentang akhirat, kita tak berapa suka. Bila isteri mengatakan, sudahlah bang, tak payahlah kahwin seorang lagi, awak tu umur 60, penyakit 3 beradik dah ada dah, jantung, kencing manis dengan darah tinggi. Tak usahlah mikir kahwin-kahwin, baiklah duduk di tikus semayang, buat ibadat, cari balik pahala-pahala, buat dosa-dosa yang lama itu awak hilangkan, masuk syurga, kan lagi bagus. Nakrah, kita tak berapa suka bila orang cakap begitu kepada kita. Ini adalah perkara yang natural, perkara yang sudah menjadi kebiasaan. Faqala, maka Nabi SAW pun menjawab, laisa kadzalik, bukanlah begitu.
Walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa Allah. Akan tetapi orang yang mukmin, orang yang beriman, kata Nabi, apabila busyira bi rahmatillah, apabila ianya diberitakan berita gembira dengan rahmat Allah, dengan redha Allah dan syurganya, maka dia akan merasa cinta untuk bertemu dengan Allah. Betul tak tuan-tuan? Sebab tu orang-orang yang sudah pencen ni, yang saya tengok ya, yang sudah pergi haji balik ni tuan-tuan, dia tak memikir dah tentang dunia ni. Apa dia buat tuan-tuan? Dia pergi mana saja ada kuliah-kuliah pengajian, dia pergi. Saya jumpa dah orang macam ni. Mana je saya pergi kuliah tuan-tuan, dia ada dengan isteri dia, naik motor, kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang naik motor. Allah, berpeluk, bininya peluk belakang. Ya Allah, mesranya, Masya Allah, pasangan yang diredai Allah. Letak dagu atas bahu suami. Tuan-tuan, kadang berbisik-bisik, jealous aku nengok. Saya ajak isteri, jom kita buat kopi tu, naik motor. Isteri kata, tak nak lah bang, badan kita bukannya ringan. Jomlah kita terak, jangan mengada-ngada. Atau ngapa? Atau motor pun tak ada. Oh ya, tak ya juga. Tengok tuan-tuan, yang dia menghabiskan masa dia, yang disebut man aradallahu bihi khaira yufaqihu fid din. Masya-Allah. Barang siapa yang Allah hendakkan dia itu kebaikan, Allah jadikan dia ini inabah, keinsafan, nak mengaji agama. Masya-Allah tuan-tuan, ini orang yang ada depan saya ni, masya-Allah. Yang dia rasa tuan-tuan, apa lagi nak dicari? Dulu masa muda aku banyak dak ya, aku banyak dak ya badu, apa lagi nak dicari? Ini masanya apa dia? Untuk aku mencari amal-amalan, mudah-mudahan aku mati besok dalam keadaan Allah Ta'ala ampunkan, dan dalam keadaan Allah sempurnakan apa yang tak sempurna daripada ibadat yang banyak aku tinggalkan. Orang macam ini yang dikatakan man aradallahu bihi khaira. Orang siapa yang Allah nakkan dia khaira. Mana khaira? Inabah wa taubah. Ada tak benda ni kat kita tuan? Barang siapa yang Allah hendakkan dia khaira, kebaikan apa dia? Qabla mauti, sebelum mati, Allah jadikan dia dua benda dia hendak dalam jiwa dia tuan-tuan. Apa dia? Inabah, kembali kepada Allah. Dulu dah banyak teruk aku ni. Dulu rasuah tu aku anggap macam hadiah. Masya Allah. Dulu minum todi ni macam teh tarik. Ada kan? Dulu main teruk ni, tempat judi ni macam rumah kita nombor 2. Dulu perempuan mana yang tak sujud pada kaki aku, semua aku terah. Usah kata perempuan bujang, bini orang pun aku sapu. Sehingga satu tahap tuan-tuan, umur 40, 45, 50, dia rasa regression, dia rasa menyesal. Man aradallahu bi khaira. Siapa yang Allah nakkan dia kebaikan, Allah jadikan dia yufaqihu fid din. Dia nak kembali kepada jalan agama tuan-tuan. Datuk Malik Noor tuan-tuan, di antara atlet bina badan yang hebat, pernah menjadi Mr. Asia tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dia punya cerita ya, bagaimana dia boleh kembali kepada jalan Allah. Masya Allah tuan-tuan ya. Dia kata bila duduk di penthouse, rumah dia penthouse ni rumah orang kaya tuan-tuan, yang paling atas sekali. Kalau rumah tu rumah tinggi, yang atas tu penthouse. Dia kata ada satu hari, satu subuh, dia dengar azan subuh. Dia kata dengar azan subuh ni tuan-tuan, mendayu-dayu bunyi dia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata dia tuan-tuan, masa azan yang mendayu ni masuk dalam jiwa dia. Dia kata sampai bila dia nak bergelumang dengan hidup glamorous macam ini, hidup dengan sukan yang begini tuan-tuan, kerana dia kata dia tahu sukan yang diceburinya itu membuka aurat dan ianya tidak dibenarkan dalam Islam. Tuan-tuan tengok dia punya cerita. Masya Allah. Bukan semua orang tuan-tuan yang Allah hendakkan pada dia kebaikan lalu Allah berikan dia hidayah. Bukan semua orang dapat macam tu. Tuan-tuan balik ni, tuan-tuan fikir balik, aku punya cerita hidup ni macam mana? Ada tak aku ini dulu yang orang panggil sebagai setan kampung Manjui? Contoh. Yang kalau orang sebut nama kita, orang kata dia ni kepala bapa Samsin Manjui. Contoh. Tiba-tiba tuan-tuan, bapa kepala Samsin ini menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan pernah mencabut pedang dia nak pergi bunuh Nabi SAW. Tapi bila mendengar adik perempuannya sendiri membaca Al-Quran, hatinya ini bergetar, hatinya ini merasa terpikat dan tertarik. Pada asal niat nak pergi bunuh Nabi, akhirnya berjumpa dengan Nabi, lalu menyatakan keislaman dia. Tuan-tuan, hidayah Allah ini bukan semua orang dapat. So, malam ni Nabi nak bagi tahu siapa yang Allah Ta'ala telah ubah dia. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia tuan-tuan. Lalu dia inabah, dia kembali kepada jalan agama. Wattaubah, dia bertaubat di atas dosa-dosanya yang lalu. Maka orang inilah busyira, Allah Ta'ala akan beri berita gembira kepada dia. Bahawasanya apa dia? Dengan janji-janji dalam Al-Quran. Akan ada kasih Allah, reda Allah, syurga menantinya. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan, bila dapat hadis ini, tuan-tuan rasa bersemangat tak? Masya Allah tuan-tuan. Fa'ahabballahu liqa'ahu, maka apabila Allah dia mencintai untuk bertemu dengan Allah, bila sampai satu masa tuan-tuan, at the end of your life, tuan-tuan rasa semakin uzur, badan dah tak berapa lalu, mata dah tak berapa nampak. Masa bila tak tahu tuan-tuan? Bila tuan-tuan dah tak boleh datang nak berjemaah ke surau. Tuan-tuan ada tak sahabat-sahabat macam tu sekarang? Dah tak boleh datang dah ke surau tuan-tuan. Orang dah ziarah kita di rumah. Kita pun semayang di rumah. Semayang pun tuan-tuan duduk. Masya Allah. Kawan-kawan yang berziarah kata, Allahu Rabbi, lama tak jumpa entah Syekh. Sedihnya tak jumpa entah ni. Entah di rumah tahu tapi tak apa, dah sakit uzur macam ni Syekh. Tuan-tuan, bagi orang yang Allah campakkan pada hati dia rasa cinta nak bertemu dengan Allah, apa jawapan dia? Inilah ujian Allah bagi. Sakit ni kafarah. Masya Allah tuan-tuan. Very beautiful. Cantik tuan-tuan. Orang India kata super. Cantik tuan-tuan. Bila dia kata apa dia? Sakit ni kafarah. Aku ni walaupun dah 3 tahun sakit, tak boleh berjalan, sakit, lumpuh separuh badan, aku harap dalam 3 tahun aku sakit ni Allah ampunkan dosa aku. Apalagi aku cari, aku harap aku ini sebagaimana kata Nabi, sehingga apabila ditimpa sakit dan apabila hamba Allah itu berjalan dan bertemu dengan Allah Ta'ala, dia akan bertemu dalam keadaan bersih daripada dosa. Ini tuan-tuan, cakap yang cukup cantik. Tuan-tuan ada tak? Agak-agak boleh tak tuan-tuan kita dapat macam tu? Ada seorang orang tua,
Mata tak apa nampak tuan-tuan, mata tak nampak. Dia baca Quran pun tuan-tuan, bila melawat di rumah baca Quran pun macam ni. Bila satu hari anak dia kata, abah, jom kita buat laser, operation laser. Laser mata ni. Nanti abah bila mata terang besok, abah boleh baca dah. Tak ada dah nak baca macam ni sebab kenciman ni. Tuan-tuan rahmati Allah, belum operation lagi, baru anak bagi tahu dah operation nanti. Apa kata orang tua ni tuan-tuan? Dia kata, oh kalau laser nanti mata aku dah cerah, first kali aku nak buat apa dia? Pergi Kintahait bawah tu perkena nasi kandar. Nasi kandar tuan-tuan. Apa dia? Yang kuah. Cedok daripada atas sampai bawah tu. Ayam masak merah. Kedai mamak. Tuan-tuan, masa tak nampak, baca Quran. Saya melawak dengan dia. Oh, masa tak nampak, macam ni baca Quran. Bila nampak, kedai mamak dulu. Oh, dia gelak tuan-tuan. Dia kata, itulah ustaz, manusia ni rapi itu. Tuan-tuan rahmati Allah. Ada tak kita ini termasuk dalam golongan yang bila sakit ni tuan-tuan, duduk di rumah tak letang surah dah, kita mengatakan apa dia? Apa lagi yang kita cari? Aku harap sakit ini kafarah kepada aku, dan mudah-mudahan aku mati tak tahu lagi, tak lama lagi kot, tak tahu sampai bila umur aku ni pun dah dekat 70 lebih, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa aku. Maka orang macam ni lah yang disebut oleh Nabi, dia sudah gembira untuk bertemu dengan Allah. Nampak tak? Tapi tuan-tuan, kalau kita jumpa orang itu yang dia man asbaha wa huwa yashku an dhiqil ma'ash fa ka'annama yashkullah. Siapa yang bangun pagi-pagi tuan-tuan, dia dah merungut. Ni kita takut ni. Takut orang merungut ini yang Nabi sebut sebagai apa dia? Orang yang dia tak suka bertemu dengan Allah. Yang Nabi sebut apa dia? Wa innal kafira idza busyira bi'azabillah wa sakhatihi kariha liqa Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang banyak maksiat, bila teringatkan kemurkaan Allah, teringatkan maksiat dia buat pada zaman yang dulu, muda dulu yang masih tak bertaubat, teringatkan ibadat-ibadat yang masih tak dibuat, teringatkan yang masih tak diqadha, maka dia merasa takut untuk bertemu dengan Allah. Allah pun tidak mahu bertemu dengan dia. Ini takut macam tu. Ada orang tuan-tuan yang disebut dalam, disebutkan tadi, man asba'a, pagi-pagi sudah yashku andiqil ma'ash, pagi-pagi sudah merungut tuan-tuan. Apa dia? Tentang sakit yang dihidapi. Habis. Aduh, apalah malangnya nasib, apalah ya Allah, sakit ni Allah uji pula, mata tak nampak, kaki lumpuh sebelah. Pasal apa tuan-tuan? Kalau dia kata kalau mata ni nampak, kaki ni jalan okey, ada benda lagi yang dia nak buat daripada benda-benda kenikmatan dunia. Habis. Syahwat. Ada lagi yang dia nak buat, apa dia? Minan nisa ubus syahwat tadi, ayat tadi. Minan nisa, syahwat. Yang kedua, nisa, perempuan. Oh, ada lagi. Perempuan yang nak ngorat, ada lagi perempuan yang nak ditackle. Ni lelaki tuan-tuan. Sebab itu ada syair Arab mengatakan, orang tua yang tak larat pun kata apa dia tuan-tuan, yang tua ni badannya, tapi nafsu tu sentiasa muda. Kalaulah badan ini muda sebagaimana syahwat, maka boleh try lagi orang perempuan ni tuan-tuan. Betul tak? Wal banin, dan anak-anak, ini pun sama tuan-tuan, anak-anak yang melekakan kita. Wal qanatiril muqantarati minaz za'bi wal fiddati, ini semua yang melalaikan tuan-tuan. Apa dia? Mencari harta yang berasaskan emas dan perak. Ini biasa. Saya nak tanya tuan-tuan, sekarang ni ada tak tuan-tuan rasa niat nak jadi kaya raya? Ada tak? Dan adakah tuan-tuan sudah kaya? Ataupun tuan-tuan hanya makan roti kaya je? Tanya tuan-tuan. Tanya ibu-ibu di belakang, rasa-rasa ndak ibu-ibu pakai gelang sampai ke ketiak ni ibu-ibu? Rasa-rasa ndak tak?
Tengok yang jualan langsung tu ya, yang buat jualan langsung tu kan, yang produk-produk tu, bila dia masuk YouTube, awak perhati je. Bila dia nak mengiklankan dia punya produk tu, tengok gelangnya, ya Allah. Sesak nafas kita tengok. Besar handphone ni bukan aku menipu. Sambil dia nunjuk produk tu, sambil tu gelang dia. Tuan-tuan, ini Cik Imbo nak bagi tahu gelangnya, ya Allah. Ibu pernah tak rasa nak gelang macam tu, ibu-ibu? Yang ada gelang getah je, betul tak? Jenuh khabar pada lelaki. Abang, oi, gelang getah je abang. Oi, suami buat dek je. Muka spender je jawab, elok gelang getah, boleh jadi gelang, kemudian ikat rambut. Ibu-ibu ya, jangan ibu-ibu, kalau mampu tak apa, tapi kalau tidak ada kemampuan ibu-ibu, kita harapkan agar berita gembira kita dipakaikan dengan gelang-gelang dalam syurga, insya-Allah. Sabar. Suami tak mampu, sabar, jangan paksa dia sampai suami ambil rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Boleh ibu-ibu ya? Baik. Sebab itu tentara mati Allah disebut oleh seorang ulama, man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Barang siapa yang dia ini syok nak masuk syurga. Tuan-tuan, ada syok tak nak masuk syurga? Orang yang suka bertemu dengan Allah ini, dia mesti ada satu perasaan syauqun. Syauqun, kita pun panggil syok. Apa mana syauqun ni, tuan-tuan? Bagaimana nak dapat ishtaqa? Bagaimana dapat syok ke syurga ini? Sara'a ilal khairat. Syarat utamanya mesti bersegera berbuat baik, tuan-tuan. Jangan tangguh-tangguh. Kalau kita rasa tak qada semayang lagi, qada cepat-cepat. Jangan tangguh. Tak apa, tahun depan lah. Tahun depan lah meninggal terus, tuan-tuan. Jangan. Cepat, tuan-tuan. Sara'a ilal khairat. Kalau ada duit, tuan-tuan, tak pergi umrah lagi, pergi. Kalau ada duit, tuan-tuan, tak pergi haji lagi. China dah sampai dah. UK dah sampai dah. Jepun dah sampai dah. Mekah belum sampai lagi. Ada. Bukan orang sini, jangan terasa. Aku tak pergi siapa-siapa. Tapi aku terasa padan muka. Ada, tuan-tuan. Vietnam dah sampai dah. Ho Chi Minh sudah sampai dah. Laila, lehoma. Sampai dah. Tapi labbaik Allahumma labbaik la. Tak sampai lagi. Pasal apa, tuan-tuan? Dia rasa pergi haji sana, hangat pijol, patu kakam, bersosok-sosok. Ada, tuan-tuan, orang cakap macam tu. Bersosok-sosok lah karang. Aku ni bukan boleh, ada asma. Tuan-tuan, khairat ini benda yang kita seronok nak buat. Pergi haji tu seronok. Siapa yang tuan-tuan dapat haji mabrur ini sampai di Makkahul Mukarramah, depan Baitullahil Haram, depan Kaabah ni, tuan-tuan, bila balik, orang yang dapat haji mabrur ini, tuan-tuan, biasanya dia menangis. Dia menangis, tuan-tuan. Bila naik kapal terbang tu, nak berlepas ni, tuan-tuan, dia akan menyatakan apa dalam hati dia? Masya Allah, ila liqa, bilakah dapat bertemu lagi? Tapi orang yang, tuan-tuan, jangan marah, saya tak menghukum. Sebab saya pernah pergi satu ceramah haji, motivasi pada bakal apa kepada haji-haji yang sudah pulang ke Malaysia. Bila tabung haji suruh cerita pengalaman di Mekah, ada seorang tu kata teman ni gaut. Tapi oleh kerana seronok duduk Mekah ni ibadat, berjalan tu tak sedar 3 kilometer, tuan-tuan. Pergi ni, pergi solat ni, pergi tengok kedai-kedai ni, pergi ni. Seronok duduk Mekah ni, dia kata pergi tu rasa semuanya pahala jalan ni. 3 km kaki gaut. Tak ada apa.
Balik Malaysia, gaut balik. Tapi ada orang tuan-tuan yang bagi tahu dalam sesi tu, seorang hamba Allah, Masya Allah, dia menyatakan, saya rasa ini pertama dan terakhir saya akan pergi Mekah. Sebab apa? Nak tidur pun susah, berimpit-rimpit katanya. Mana tak berimpit ibu-ibu. Ada seorang mutawif tu cerita, ada makcik tu, makcik-makcik ni dapat bilik. Lepas tu dia bagi tahu mutawif 2 hari lepas tu, dia kata, apa bilik kami ni makin lama makin kecil katanya. Mutawif ni heran, dah bagi bilik besar macam mana boleh kecil? Apa-apanya tuan-tuan, bila mutawif ni cek balik bilik tu, mana tak makin kecil, penuh barang dia membeli dah. Dengan kacang cerodiknya, kacang tak berapa cerodiknya, dengan serban, dengan... Bila susun balik elok-elok, baru makcik-makcik tu kata, baru besar balik. Ada tuan-tuan yang menyatakan pergi sana terpaksa pergi. Satu. Kedua, sebab nak dapat gelar haji. Pasal apa? Orang dok sebut tak ada haji lagi, tak pergi haji lagi. Segan dia rasa, maka dia pun pergi. Pergi tu tak ikhlas. Bila tak ikhlas, dia rasa perit. Nak semayang pun susah, dia kata. Kadang-kadang semayang orang ramai, dia kata berimpit-rimpit. Kadang-kadang dia kata pergi pula, nak pergi wukuf, nak pergi, susah dah nunggu bas naik bas. Tentara mati Allah, orang yang Allah tak beri seronok cinta nak bertemu dengan Allah, khairat ni dia jadi sayiat. Apa maksud dia? Kebaikan ibadat ni dia jadi keburukan. Harap tak ada dalam hati tuan-tuan benda tu. Please. Wa man ishfaqa minan nar intaha anis syahwat. Dan barang siapa yang dia ini tidak mahu masuk api neraka, dia akan berhenti daripada mengikut syahwat. Ada tak benda ni pada kita tuan-tuan? Kalau rasa tuan-tuan kita ni nak jumpa dengan Allah, kita tak takut nak jumpa dengan Allah, maksud dia apa dia? Kita ni tak takut api neraka. Pasal apa? Kita sudah mula berhenti benda-benda yang menaikkan syahwat, yang menyebabkan kita ini jadi terpesong, jadi melakukan maksiat dan sebagainya. Pendek kata tuan-tuan, secara simpelnya, secara mudahnya, apa dia? Kita berhenti buat maksiat. Tu ceritanya. Ada kan? Mata kita tak tengok benda-benda merepek dah. Mulut kita tak mencarut dah, tak bercakap benda-benda kotor dah. Kaki kita tak berjalan dah kelak dangdut. Saya cerita dalam rakaman, dalam live di satu masjid tuan-tuan, apabila seorang yang ditangkap di kelab dangdut, bila ditanya oleh penguasa, yang ditangkap ni orang tua dah pencen dah, pakai baju batik pula tu. Ramai-ramai kita baju batik hari Khamis, dia tiap-tiap malam baju batik kelak dangdut. Jangan marah. Bila tanya kepada dia, pasal apa datang kelak dangdut ni? Dah berumur macam ni, dah haji dah pun. Apa jawab dia? Mula-mula dia sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah sebutnya. Kenapa pula Alhamdulillah pergi kelak dangdut? Dia kata kaki teman ni, cerita tadi lah gaut. Tapi bila menari dengan GRO ni bila menari dengan GRO, Alhamdulillah hilang gaut tu. Aku pun tak apa itu. Tentera mati Allah, adakah kita masih lagi kalak dengan syahwat ataupun tidak? Wa man arafat dunya hanat alaihil musibat. Dan ingatlah, duduk di atas dunia ni kita kena kenal dunia. Bila kita kenal dunia tuan-tuan, kita akan sabar dengan musibah yang menimpa kita. Betul tak tuan-tuan? Bagi orang yang baik, jiwa baik ni tuan-tuan, yang last sekali akhir ayat dia, setiap musibah yang menimpa dia, dia akan menyatakan haza min fadli rabbi, ini adalah kelebihan yang Allah bagi pada aku. Sakit, anak jadi macam ni, ibu apa, anak ni Allah uji kita, anak melawan, anak deraka. Tidak ibu, bapak-bapak?
Isteri pula Allah uji tuan-tuan tak mau dengar cakap. Isteri pula Allah uji, suami pula ya lupa diri, suami tak memberi nafkah suami, macam-macam. Lagi berapa tahun tuan-tuan umur nak masuk 70, bercerai. Ada tuan-tuan bercerai, last kali bercerai. Pasal apa? Masalah keluarga. Bagi orang yang tuan-tuan menyatakan apa dia, ini semua adalah dugaan Allah, ujian Allah, imtihanun minallah, ibtila'un minallah, maka huwa sabar. Dia bersabar, maka orang inilah yang mencintai untuk bertemu dengan Allah. Pasal apa tuan-tuan? Dia rasakan dunia ini adalah tempat ujian bagi dia. Dia memohon kepada Allah Ta'ala, Allahumma amitni bil iman. Ya Allah ya Tuhan, matikanlah aku dalam iman. Imam Syafi'i tuan-tuan rahimahullah menyatakan, dan beberapa ulama menyatakan, apabila kita sampai ke satu tahap tuan-tuan sakit, dan sakit kita ini menyebabkan kita terlantar. Dan bila terlantar ni tuan-tuan, anak-anak kita ni kadang-kadang merungut. Apalah abah, Allah berak lagi. Baru je tukar pampers, dah nak tukar lagi, apa ni? Contoh. Maka ketika itu harus bagi seorang itu berdoa, Allahumma ya Allah, sekiranya kehidupan aku ini menyusahkan anak-anak. Contoh. Sekiranya kehidupan aku ini tidak lagi bermanfaat untukku, dan sekiranya al-mautu khairan li, sekiranya mati itu lebih baik bagiku, maka matikanlah aku. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia sudah mencintai Allah dan dia tidak mahu menyusahkan anak-anak dia. Maka ketika itu harus. Kerana apa? Pada asal minta mati ni haram, kata ulama. Boleh tuan-tuan ya? Ibu ya? Kadang-kadang ibu ni dia tak tahan, dia cakap ke anak-anak dia, macam inilah kalau mak ni nyusahkan kamu, mak doa lepas semayang, Allah matikan mak cepat. Kadang-kadang tuan-tuan cakap macam tu menyebabkan anak ini tersentak dan tersedar. Ini motivate. Boleh tuan-tuan ya, saya rasa cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa saya sampaikan pada malam ini dapat menjadi motivasi kepada kita tuan-tuan. Barang siapa yang Allah nakkan dia kebaikan, Allah jadikan dia bertaubat dan kembali kepada jalan agama. Inilah orang yang Allah berita gembira kepada dia, apa dia? Matinya itu akan masuk ke dalam syurga insya-Allah. Malam ni tuan-tuan bersama dengan saya ada Encik Syarul bawa macam biasa air syifa, dan juga Encik Encik Syabki kita ada membawa barang-barangan produk Islam. So tuan-tuan yang berhajat bolehlah mendapatkannya macam mana biasa. Terima kasih kepada Abang Abu Bakar daripada page audio kuliah. Dan tuan-tuan kalau nak beri sumbangan per page ini untuk kelangsungan dakwah, bolehlah berbuat demikian insya-Allah. Jadi terima kasih. Marilah kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minasy syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ونستغفرك ونتوب إليك والعاص إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.